Salam sejahtera, nama saya Jenny Ana Jadam. Topik yang bakal saya bincangkan hari ini iaitu tanggungjawab masyarakat bagi membendung keganasan rumah tangga. Tanggungjawab masyarakat bagi membendung keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga merupakan keganasan atau penyalahgunaan kuasa seseorang terhadap orang lain dalam suasana domestik. Terdapat pelbagai bentuk keganasan yang terjadi dalam sesebuah keluarga, seperti dalam bentuk keganasan fizikal, gangguan seksual, penderaan emosi atau melalui percakapan atau psikologi. Siapakah mangsa keganasan rumah tangga? Mangsa keganasan rumah tangga adalah seperti isteri bekas isteri, suami bekas suami, kanak-kanak, ibu bapa, orang dewasa yang tidak berkeupayaan atau keluarga yang tinggal serumah. Berikut merupakan beberapa laporan yang telah dilaporkan melalui Keratan Akhbar mengenai kes keganasan rumah tangga yang berlaku di Malaysia sepanjang pandemik COVID-19. Berita harian online melaporkan kes keganasan rumah tangga meningkat sepanjang PKP. Utusan Malaysia melaporkan kes keganasan rumah tangga meningkat di Pulau Pinang. Mangsa rumah tangga jangan malu buat laporan. Pensyarah dijerut dengan tudung. 3,080 kes keganasan rumah tangga dilaporkan kepada PDRN. Pekerja swasta paling ramai didera suami. Pegawai SPRM pukul isteri di reman. Isteri dipukul sampai mati. Cucuh mata isteri dengan api. Marah bini hempas anak. Berikut merupakan laporan statistik bulanan WHO Hotline and China yang menunjukkan peningkatan kes keganasan rumah tangga antara tahun 2019 hingga tahun 2020. Statistik Hotline WHO melaporkan panggilan talian hotline meningkat sebanyak 863 pada tahun 2020. Manakala panggilan WhatsApp meningkat sebanyak 680 pada tahun 2020. Seterusnya adalah faktor keganasan rumah tangga berlaku. Terdapat pelbagai faktor yang boleh dikaitkan dengan keganasan rumah tangga. Ia juga boleh dibahagikan kepada faktor persekitaran dan faktor individu tersebut. Antara faktor keganasan rumah tangga berlaku adalah yang pertama, sikap panas baran, yang kedua, kemiskinan, yang ketiga, penagih dadah atau penagih alkohol, yang keempat adalah perselisihan faham, dan yang kelima adalah tekanan hidup. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM), sepanjang Januari hingga Disember tahun 2020, sebanyak 5,260 kes keganasan rumah tangga telah dibuka kertas siasatan, manakala merujuk kepada statistik talian kasih KPWKM dalam tempoh yang sama, sebanyak 2,540 kes keganasan rumah tangga telah diterima. Manakala bagi 4 bulan pertama tahun 2021, iaitu dari Januari hingga April, sebanyak 902 kes keganasan rumah tangga telah dilaporkan. Ini menunjukkan keganasan rumah tangga dalam kalangan rakyat Malaysia semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga didorong oleh pelbagai faktor, khususnya kesan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah berkuat kuasa sejak tahun lalu. Statistik ini juga menunjukkan isu keganasan rumah tangga memerlukan intervensi dan kerjasama pelbagai pihak, terutamanya kerjasama daripada masyarakat setempat. Berikut merupakan laporan oleh Datuk Huzil Muhammad, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, berkaitan peningkatan kes keganasan rumah tangga di Malaysia sepanjang
pelaksanaan PKP. Visual. Datuk Huzair mendedahkan kes keganasan rumah tangga juga meningkat sebanyak 9% atau 606 kes sepanjang tempoh PKP. Peningkatan ni kita dapat lihat pada awal tahun 2021 ni. So 2021 Januari, Februari, Mac ni nampak begitu ketara peningkatan dia. Purata lebih kurang 630 kes dalam satu bulan. Sebelum-sebelum tu, masa bulan Mac hingga Disember, cuma lebih kurang 400 kes saja. Telah menunjukkan peningkatan. Mungkin punca utama kes-kes keganasan rumah tangga ni adalah ekonomi, isu ekonomi, pengaduhan akibat masalah kewangan, masalah penyalahgunaan dadah, dan juga tekanan perasaan. So ada juga kemungkinan faktor-faktor kemerosotan ekonomi ni, ekoran daripada sumber-sumber pendapatan, hilangnya sumber-sumber pendapatan akibat COVID ni. Di Malaysia, keganasan rumah tangga merupakan satu jenayah di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Mengikut akta ini, keganasan rumah tangga meliputi perkara berikut: secara bersengaja atau dengan disedari meletakkan atau cuba meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal. Yang kedua adalah menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa. Yang ketiga adalah memaksa mangsa dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan yang berbentuk seksual ataupun selainnya yang mangsa itu berhak tidak melakukan. Yang keempat adalah mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa itu, atau melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari bahawa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada mangsa itu. Mangsa yang dilindungi oleh akta ini ialah seperti isteri atau suami, bekas isteri atau suami, kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang tinggal sebagai orang anggota keluarga, orang dewasa tidak berkeupayaan atau mana-mana anggota keluarga lain yang tinggal bersama. Seterusnya, apakah yang boleh kita lakukan sekiranya kita sebagai jiran atau ahli keluarga? Adakah kita hanya berdiri dan berpeluk tubuh? Apakah selepas kita melihat tanda tetapi tetap mengabaikannya? Takut dikatakan menjaga tepi kain orang lain, bagaimana kita dapat mengekalkan hati nurani yang murni apabila kita melihat ke arah lain semata-mata kerana tidak mahu masuk campur hal orang lain? Kita semua boleh memainkan peranan. Sebagai contoh, hanya dengan mengetuk pintu jiran apabila kita melihat sesuatu yang tidak kena dengan mengetepikan masa kita untuk membantu jiran kita. Dan kita sedar perkara yang betul adalah masuk campur kerana jika orang lain mungkin mati. Seperti yang kita ketahui, hampir 3,000 mangsa keganasan keluarga mendapat perintah perlindungan di Mahkamah Keadilan Keluarga. Dan mungkin lebih ramai lagi yang takut tampil bagi mendapatkan pertolongan. Oleh itu, tanggungjawab masyarakat dalam membendung keganasan rumah tangga amatlah penting. Marilah kita membantu mangsa dan keluarga bagi memecahkan lingkaran penderaan dan pengabaian mereka dengan melakukannya lebih awal. Marilah kita bertindak, hulurkan tangan dan pecahkan kesunyian terhadap keganasan keluarga. Seterusnya adalah kewajaran tindakan masyarakat. Masyarakat mempunyai kewajaran untuk mengetahui hak, peranan dan tanggungjawab masing-masing bagi membendung keganasan rumah tangga. Contohnya, masyarakat wajar untuk bertindak melaporkan kepada pihak berkuasa seperti PDRM sekiranya terdapat berlaku keganasan rumah tangga dengan segera. Seterusnya, masyarakat juga wajar untuk menjadi mata dan telinga bagi menyelamatkan mangsa dera dan melaporkan kejadian tersebut ke talian 1599 bagi tujuan mendapat bantuan segera. Masyarakat juga wajar untuk melaporkan kejadian keganasan rumah tangga tersebut kepada ketua kampung. Dan yang keempat adalah masyarakat bertanggungjawab untuk memberi nasihat dan motivasi
kepada mangsa untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa. Kewajaran tindakan masyarakat tersebut adalah bagi menyelamatkan mangsa daripada terus menjadi mangsa-dera keganasan rumah tangga. Seterusnya adalah teori yang berkaitan dengan kewajaran tindakan masyarakat bagi membendung keganasan rumah tangga, iaitu teori deontologi yang diasaskan oleh Immanuel Kant. Kewajaran tindakan masyarakat untuk melaporkan kes keganasan rumah tangga tersebut boleh disifatkan individu tersebut mengamalkan teori deontologi dalam dirinya, iaitu sesuatu tindakan itu disifatkan sebagai sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan. Menurut teori deontologi, menegaskan bahawa betul atau salah sesuatu tindakan itu bukan didasarkan atau ditentukan daripada akibat-akibat tindakan tersebut. Teori ini turut menegaskan ada pertimbangan fakta bernilai intrinsik yang mendorong perlakuan yang baik. Seterusnya adalah refleksi diri saya mengenai teori deontologi yang saya telah kaitkan dengan kewajaran tindakan masyarakat bagi membendung keganasan rumah tangga. Dalam membendung keganasan rumah tangga, tindakan jiran untuk melaporkan kes keganasan rumah tangga adalah sesuatu yang diiktirafkan sebagai prinsip kewajipan yang harus dilakukan oleh jiran ataupun masyarakat. Mengikut teori deontologi, tindakan seseorang individu yang melaporkan keganasan rumah tangga kepada PDRM adalah satu tekad yang baik yang diterangkan sebagai takolan praktikal atau keupayaan untuk melaksanakan prinsip atau peraturan yang sepatutnya. Tindakan masyarakat yang bertanggungjawab untuk membendung keganasan rumah tangga adalah mempunyai ciri perwatakan seperti keberanian yang sepatutnya diingini dalam banyak hal atau perkara. Seterusnya, tindakan jiran yang menjadi mata-mata dan ditekan-tekan menjaga tepi kain orang lain adalah sesuatu yang betul bagi membendung keganasan rumah tangga. Perkara ini juga selari dengan teori yang dikemukakan oleh Kant, kerana dalam teori deontologi mengatakan motif yang menjadikan sesuatu tekad itu adalah baik apabila sesuatu tindakan atau mempunyai nilai moral apabila dilakukan dengan kerelaan, dan seseorang itu akan mempunyai kerelaan hati jika motif tindakannya ialah satu tanggungjawab moral yang diakui. Hal ini kerana satu-satu tindakan yang dianggap betul dari segi moral tidak dianggap memadai jika ia dilakukan semata-mata untuk kepentingan diri. Kewajaran tindakan masyarakat dalam membendung keganasan rumah tangga adalah sesuatu prinsip kewajipan bagi mengelak berlakunya penderaan berterusan kepada mangsa dan berlaku perkara yang tidak diingini berlaku kepada mangsa keganasan rumah tangga. Kesimpulannya, masyarakat mempunyai tanggungjawab yang besar bagi membendung keganasan rumah tangga. Oleh itu, keperluan untuk campur tangan adalah penting dalam mengurangkan risiko keganasan rumah tangga bagi meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekian, terima kasih daripada saya.